salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar teman-teman, sahabat-sahabat? Mudah-mudahan kita semua akan yang terbaik insya-Allah. Alhamdulillah, hari ini hari Ahad. Pastikan hari apa pun sebenarnya, pastikan kita mampu buat yang terbaik untuk kehidupan kita. Pastikan kita buat apa pun memberi kesan yang baik kepada akhirat kita. Itu sangat penting. Jangan seronok dan gembira. Apa yang kita buat tu gembira, happy. Umpat orang pun gembira juga kan? Hantar mesej-mesej yang berbaur kecaman, umpatan. Kita happy juga. Tapi apakah perasaan kita yang happy tadi, yang gembira tadi memberi kesan baik kepada akhirat kita? Nampak tak? Sentiasa cek, sentiasa muhasabah diri, sentiasa ingat bahawa perjalanan hidup ini yang Allah kirimkan bukan untuk merosakkan orang lain. Kita tak nak diri kita rosak, jadi jangan rosakkan kehidupan orang lain. Kita tak nak diri kita disakiti, jadi tolong belajar untuk jangan sakiti hati orang lain. Ingat tu, kan? Kita tak nak kita disakiti. Bangun-bangun pagi kita disakiti. Kita nak ke? Tak nak kan? Maka kita jangan sakiti orang lain. Kita tak nak orang tahu kisah hidup lampau kita, diaibkan, dimalukan. Maka jangan buka aib orang lain. Jangan aibkan orang, jangan buka kisah hidup orang lain. Jangan. Dan Allah salli ala Muhammad wa asmat. Kita tak nak hidup kita kan orang merendah-rendahkan, jadi jangan rendahkan kehidupan orang lain. Mudah-mudahan kita belajar satu yang terbaik. Kan? Mudah-mudahan kita belajar. Kadang-kadang kehidupan orang lain itu memberi kesan kepada kehidupan kita. Allah hantar kehidupan orang lain untuk mengajar erti sebuah kehidupan kepada kita. Ya? Untuk kita belajar. Jadi orang kaya, kita nampak kehidupan orang miskin. Untuk kita belajar betapa besarnya kasih sayang Allah ke atas kita. Dipilih kita menjadi orang kaya supaya kita belajar untuk bersyukur. Kita pandang orang susah, kita pandang orang sakit. Kita ziarah orang ke hospital. Kita lihat orang sakit. Patutnya kita belajar untuk bersyukur. Ya Allah, di saat aku menziarahi dia, aku tengah sihat, ya Allah. Ya Allah, sebab sedangkan satu ketika dia pernah juga menziarahi orang sakit. Dan hari ini dia sakit dan tak mustahil. Pastinya akan mungkin berlaku. Aku juga akan berada dekat tempat yang sama. Ya Allah, bersyukurnya aku. Kan? Alhamdulillah. Jadilah hamba yang sentiasa bersyukur. Jadilah hamba yang sentiasa berterima kasih pada Allah. Jadilah hamba yang sentiasa menghargai apa saja yang Allah bagi. Jangan meragui Allah. Husnuzan dengan Allah. Lah tahzan, jangan bersedih. Apa saja Allah bagi, tentu ada hikmah. Apa saja yang Allah kirimkan kehidupan kita, kehidupan orang lain, adalah sesuatu yang kita nak belajar. Patut kita perbaiki, patut kita perbetulkan. Bukan kita nak kutuk, nak nanya orang. Hari ini kita ambil satu kisah yang sedang viral. Dan kisah yang kita ambil bukan nak hina orang tu, tapi kita nak belajar bagaimana supaya kita tidak melanggar kehidupan ini. Supaya kita belajar bersyukur dengan apa yang kita dapat. Kadang-kadang Allah bagi kita berada di atas, supaya kita faham satu ketika mungkin kita berada kat bawah. Pasti kita akan berada kat bawah. Yang menanti kita kat bawah tu ialah alam barzah. Menanti kita kat bawah tu kubur kita, sedang menanti kita. Beradalah di atas mana sekalipun, kita pasti akan berada di bawah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. So bersyukurlah apa yang ada. Beringatlah kehidupan ini sangat-sangat pendek. Kehidupan ini hanya sebentar, sahabat. Kehidupan ini sangat-sangat sebentar. So janganlah kita persisihkan apa yang Allah bagi pada kita. Kehidupan kat dunia ini tidak berbaloi, sahabat. Tidak berbaloi untuk kita korbankan dan akhirat kita. Bodohnya kita kalau kita sedang menikmati sebuah kehidupan tanpa Allah, tanpa bersyukur pada Allah, tanpa solat, tanpa zikir, tanpa Quran. Sedangkan dunia ini sekejap sangat. Tidak berbaloi untuk kita korbankan akhirat kita untuk mendapat nikmat di dunia. Sahabat-sahabat, Allah bagi tahu kita, satu hari di sisi Rabb, satu hari di sisi Rabb, satu hari di sisi Allah SWT bersamaan dengan 1000 tahun yang kalian hitung, kata Allah SWT. Satu hari bersamaan dengan 24 jam. 24 jam yang kita hidup ni sebenarnya adalah 1000 tahun. 1000 tahun. Satu hari di sisi Allah bersamaan dengan 1000 tahun kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tolonglah. Satu hari di sisi Allah SWT bersama dengan 1000 tahun. Bermakna apa, sahabat? Kalau kita faham, satulah belajar matematik, pandai mana pun, kalau tak jumpa kebesaran Allah, maka rugilah dia. Dan anak skor A matematik, tapi dia tak pernah faham, dia tak pernah kuasai kiraan bagaimana untuk dekat dengan Allah SWT. Dan solat yang 5 waktu, 5 tak dijaganya. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allah bagi tak Nabi sampai pada kita solat jemaah, dia tetap nak solat sendiri. Kan? Pandai matematik, pandai kiraan, tapi tak pandai mencari mereda Allah, nak mencari Allah ni maha kaya. Dia nak bagi pada kita, kita sombong.
kita tetap juga ego kita nak solat seorang-seorang. Masjid dah buka dah. Alhamdulillah, terima kasihlah pada Menteri Agama. Saya seronok sangat semalam kita dimaklum. Saya sentiasa ikuti kan, sebab perjuangan ni perjuangan kita yang cukup lama. Sebab saya sangat marah betul pada pengurusan masjid yang mana suka sangat tutup pintu masjid dan suka tutup sangat pintu pagar masjid. Tolonglah pakai kepala otak. Awak bagi akal untuk fikir. Ruginya dunia ni engkau pegang seakan-akan kau berkuasa segala-galanya. Masjid yang terbina tu bukan pakai duit engkau. Masjid yang terbina tu pakai duit orang ramai. Sebagian besar masjid di Malaysia menggunakan duit orang ramai. Jadi jangan belagak seakan-akan masjid tu engkau punya seorang. Jadi tolonglah jangan kunci pintu pagar masjid. Benarkan orang beriktikaf kat masjid. Benarkan musafir hadir ke masjid untuk beriktikaf. Jangan sampai teruk sangat pemikiran kita. Nak jaga masjid kononnya, sampai pintu pagar masjid pun kau kunci. Sampai tandas pun kau kunci. Tolonglah, tandas tu tempat buang air. Engkau faham tak? Tandas tu bukan bank. Boleh faham? Tandas tu bukan pusat tempat simpan aset. Yang kau bagi kunci tandas apa hal? Benarkan musafir, benarkan orang lalu lalang singgah ke tandas untuk buang air besar, buang air kecil. Benarkan, sebab mereka masuk masjid mungkin menjadi asbab mereka jatuh cinta pada agama. Tolong besarkan sikit pemikiran kita. Tolong pandang dunia ni dengan luas. Jangan pandang dengan kekuasaan yang kamu ada sombong. Cubalah engkau jadi pengurusi masjid. Engkau kunci pintu tandas, engkau kunci pintu masjid. Tiba satu masa engkau pergi tempat orang, tiba-tiba nak terberak. Nak terberak pada waktu tu engkau pergi masjid kunci. Baru engkau faham bahawa engkau nak buang air besar dah tak tentu arah dah. Nampak tak? Apa salah? Tandas masjid manfaatkan untuk ummah. Nampak tak? Tanda juga boleh menjadi sebab orang datang ke masjid. Kadang-kadang orang nak buang air besar, dia pergi masjid. Dah masuk-masuk, buang air besar, keluar. Jadi serba salah kalau keluar terus. Sedekah kat tabung masjid. Dapat juga kan manfaat. Kadang-kadang masuk terus masjid. Solat 2 rakaat. Solat tahiyatul masjid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nampak tak? Jadi janganlah jadikan dunia ni macam kita punya. Kita ni dipinjamkan sekejap sangat. Faham ni? Sekejap sangat. Jawatan yang kita dapat tu 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun tu sekejap sangat rugi. Manfaatkan jawatan kita untuk ummah. Manfaatkan jawatan kita untuk kebaikan. Manfaatkan jawatan kita, tugasan kita ni untuk keuntungan akhirat kita, keuntungan ummah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi tanyalah kepada Menteri Agama. Anda nampak apa orang nampak dan anda benar-benar layak. Berapa ramai orang duduk tempat anda tak pernah nampak? Kan? Berapa ramai orang duduk tempat anda tu Menteri Agama, mereka buat bodoh je, butakan hati, butakan mata, buta mata okeylah, buta hati yang kita risau. Tapi anda keluarkan statement terbaiklah, kan? Jangan kunci pintu pagar masjid. And saya ambil contoh kat Melaka. Kat Melaka contoh yang satu ketika dulu. Masa Masjid Al-Azim tu, kan? Sebelum dia ada taman kat depan tu, kan? Dia kuncinya pintu masjid. Masjid negeri kau kunci pintu masjid buat apa? Pintu masjid dah kan kunci, pintu pagar pun kan kunci. Cukup takut orang masuk masjid ke? Subhanallah. Nampak tak? Alhamdulillah. Dulu saya cakap orang kata, alah redahlah. Macam kau pandai. Mufti tu hebat. Kan? Mesti ada sebab mengapa dia suruh tutup pintu masjid. Maka saya cakap banyak orang kata macam-macam. Hari ni Menteri Agama cakap. Alhamdulillah, nak cakap apa? Menteri Agama nampak. Kan? Orang bodoh macam ni kau cakap orang tak nampak. Orang bodoh macam ni kalau cakap orang tak heran. Alhamdulillah, syukur pada Allah, Menteri Agama dah bagi tahu jangan kunci pintu pagar masjid. Alhamdulillah. Dulu orang bodoh macam aku cakap tak ada orang nak pandang. Aku cakap jangan kunci pintu pagar masjid. Benarkan sebab ada orang musafir banyak kat luar sana. Engkau tak keluar mungkin kau tak faham. Orang yang selalu pergi sana pergi sini, dia pergi bukan shopping. Dia pergi bukan nak pergi rompak rumah orang. Dia pergi sebab ada program agama. Dia keluar contohnya, kan? Dia ada urusan yang tidak melanggar syariat. Maka bila dia sampai masjid pukul 3 pagi, pukul 2 pagi, pintu pagar kunci. Sedih betul, pintu pagar kunci. Nampak? Di semua tempat maksiat terbuka, pintu masjid engkau kunci. Apa cerita? Nampak tak? Pada waktu 3-4 pagi, pusat-pusat hiburan masih terbuka. Tempat untuk kita sujud pada Allah kau kunci. Nampak tak? Kita musafir. Kita bukan boleh pergi rumah-rumah orang pukul 3-4 pagi. Kita pergi rumah Allah. Kan? Jadi, ini masalah kita pada hari ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham sahabat-sahabat? Kan? Alhamdulillah, bila kita dimaklumkan. Saya suka. Kan? Pintu masjid diminta pintu pagar masjid. Mudah-mudahan lepas-lepas ni kan Menteri Agama nampak lebih besar selepas kita buka pintu pagar satu persatu dulu, insya-Allah. Kan selepas kita buka pintu pagar, hari ni kita minta selepas ni tak apa perlahan, tak apa kami sabar.
selepas-lepas ni, benarkan pintu masjid dibuka. Terutama masjid-masjid yang dibayar gaji pengawal keselamatan. Dah ada pengawal keselamatan, kenapa? Saya tanya. Kan, hari ni mungkin nampak bodoh, hari ni mungkin orang pertikaikan, satu hari nanti mungkin persoalan ni dah ada jawapan. Hari ini saya tanya, kalau masjid dah ada pengawal keselamatan, kenapa pintu masjid harus kena kunci? Pengawal keselamatan dah ada, kenapa pintu masjid kena kunci? Kapit RM100,000. Lepas Zuhur, lepas solat Isyak kena kunci. Kenapa kena kunci masjid? Aku nak tanya je. Kenapa kena kunci masjid? Itu bukan gumang kau. Kenapa kena kunci masjid? Kenapa? Dahlah COVID banyak menyebabkan kita terhalang nak pergi masjid. Alhamdulillah lah banyak masjid yang otak dia, yang pengurusi masjidnya gunakan akal. Alhamdulillah lah. Ditambah-tambah bilangan orang masuk masjid. Syukur pada Allah. Faham ke faham? Kan? Dia tak ikut sangat angka tu. Subhanallah. Saya pergi satu masjid tu, terbaiklah. Kan? Pengurusi masjid dia terbaiklah. Ahli jawatankuasa masjid. Kan? Bila ditengok dah cukup dah 250. Tapi dibenarkan orang masuk sebab masih ada ruang. Ruang luar tu masih ada. Benarkan masuk, tak ada masalah. InsyaAllah. Dah berapa minggu masjid dibuka. Alhamdulillah. Kan? Dikatakan rantaian COVID itu 2 minggu. Dah lebih 2 minggu dah. Itu menunjukkan bila kita kembali pada Allah SWT, Allah jamin kesihatan kita. Bila kita kembali pada Allah, Allah jamin kesihatan kita. InsyaAllah. Dah lebih 2 minggu kan? Nampak tak? Manusia dah kembali ke masjid. Lebih 2 minggu. Rantaian COVID tidak wujud. Alhamdulillah. Sebab yang datang benar-benar nak sujud pada Allah. Bukan nak sebarkan penyakit. Kita patuh. Kita taat kepada perintah yang diwujudkan dinamakan SOP. Kita tembak kat kepala. Ada masjid pakai tangan je. Boleh lihat suhu badan. Alhamdulillah kita patuh, kita taat. Masjid kata bawa sejadah, kita bawa. Kata ada jarak sosial, kita buat. Janji kita dibenarkan pergi masjid. Alhamdulillah. Subhanallah. Syukur pada Allah. Yang kita minta, jangan tutup pintu masjid. Yang kita minta, jangan kunci pintu pagar masjid. Tolonglah. Yang itu nampak macam menghalang orang pergi masjid. Jangan tutup pintu pagar masjid. Buka, rapatkan. Subhanallah. Kalau dah namanya perompak, engkau tutup pun dipanjat. Dan namanya perompak pencuri, setakat engkau tutup dia tak ada hal. Nampak kan? Setakat engkau tutup dia tak ada masalah. Dia boleh lompat, dia boleh panjat, tak ada masalah. Yang kita nak cakap ni, orang nak mendirikan solat dengan satu keluarga baru sampai kat Melaka pukul 2 pagi, tak sampai hati, nak pergi kat rumah saudara, nak kacau dia kan, nak masuk hotel. Bukan banyak duit hari ni zaman PKP, kita banyak duit dah tak ada. Nampak tak? Maka singgah masjid. Kebanyakan masjid tak ada tempat untuk musafir. Maka kita pergi kat masjid untuk solat sekejap, lelapkan mata sekejap. Tak boleh masuk sebab pintu pagar kunci. Takkan kita nak beranak pergi panjat. Dah pula zaman viral sekarang. Orang pula pergi angkat gambar laki bini merompak masjid. Nampak tak? Ini masalah kan? Itu pun nak faham juga tu makasih syariah. Nak jaga agama supaya tak jadi fitnah. Orang datang masjid, kunci, orang panjat pagar masjid. Dan itu nak jaga agama juga sebab orang nak dirikan masjid, orang nak dirikan solat, maka kena panjat. Itu kena faham juga tu. Faham ke faham? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dunia ni sebentar sahabat. Sangat-sangat sebentar. Kalau kita usia 60 tahun, kalau usia kita 60 tahun, berapa lama agaknya kita tinggal kat dunia? 60 tahun? 60 tahun. Kalau usia kita 60 tahun, bermakna kita hanya spend just a few hours. Kita hanya spend 1.5 jam je kat dunia. Usia 60 tahun. Kalau setakat usia 20 lebih, 30 lebih, tak payah cakap lah, tak masuk dalam darah. Itu baru nak kentut, dah meninggal. Nampak tak? 1.5 jam, usia 60 tahun, hanya hidup 1.5 jam, tak sampai 1 hari. Di dunia, sahabat, 1.5 jam, berbaloi ke pakai minda kita sama-sama fikir. 1.5 jam hidup kat dunia kita korbankan kenikmatan akhirat. 1.5 jam di dunia kita habiskan masa mengumpat. 1.5 jam di dunia kita habiskan masa dengan mengata orang, mencaci orang, fitnah orang sana sini. Seronok sangat ke buat kerja macam ni? Seronok sangat. Hanya 1.5 jam kita habiskan masa buat benda-benda maksiat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tolonglah sahabat-sahabat. Dan saya pernah ceritakan satu kisah bagaimana dunia ini hina. Kata Nabi SAW, pernah Jabir bin Abdullah, kan? Dia kata Rasulullah SAW pergi ke pasar. Rasulullah pergi ke pasar. Kan? Ramai. Kemudian Rasulullah nampak ada ramai orang mengelilingi anak kambing yang cacat telinganya. Mereka pandang cacat telinga. Kan? Mereka pandang anak kambing cacat telinga. Mereka pelik. Kecacatan kambing itu menarik perhatian ramai orang. Dan pada ketika itu,
Takdirnya rasuah ada. Subhanallah, rasuah ada pada waktu itu. Banyak orang setengah tengok anak kambing, bangkai anak kambing yang cacat telinganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kalau bangkai kambing orang tak tertarik. Ini bangkai kambing yang cacat telinga. Dah lah bangkai, cacat telinga pula. Maka ramai orang tengok. Maka Nabi pun bagi tahu, siapakah yang nak anak kambing? Anak kambing ni dah jadi bangkai kan, dengan 1 dirham. Siapa nak anak kambing ni dengan 1 dirham? Kata sahabat, ya Rasulullah, kami tak nak. Walaupun murah sekalipun kami tak nak. Apa yang kami boleh buat dengan bangkai ni? Apa yang kami boleh buat dengan bangkai ni? Dengar. Ya Rasulullah, kami tak nak walaupun murah mana pun. Apa yang kami boleh buat dengan bangkai ni? Kata Nabi, siapa nak anak kambing ni, yang bangkai kambing ni, dah bangkai cacat pula telinga dia, dengan 1 dirham, siapa nak? Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau murah pun kami tak nak. Apa yang kami boleh buat dengan bangkai ni? Kamu, kata Rasulullah, apakah kalian suka anak kambing ini menjadi milik kamu? Milik kalian? Mereka kata, demi Allah, seandainya anak kambing ini hidup, maka ia cacat telinganya. Apa lagi dalam keadaan mati? Mendengar pernyataan itu, Nabi kata apa? Nabi bersabda, demi Allah, kata Nabi, sungguh dunia ini lebih rendah dan hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini untuk kalian. Kita nampak anak kambing ni hina. Kita nampak anak kambing yang cacat ni tak ada nilai, tak ada apa-apa. Ya Rasulullah, kami tak nak, tak ada apa-apa nilai. Kata Nabi, demi Allah, Allah pandang dunia ini lebih hina. Allah pandang dunia ini lebih rendah daripada bangkai anak kambing ini untuk kalian. Subhanallah. Kita tak malu ke? Kat dunia ni hanya kita tinggal beberapa jam. Kan? Tinggal hanya 40 minit, 50 minit dari kiraan Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat maksiat. Kita tinggalkan nikmat akhirat untuk mengejar nikmat dunia. Allah masalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allah bagi tahu dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-20. Saya baca supaya kita faham. Nanti buka surah Al-Hadid ayat 20. Surah Al-Hadid ayat 20. Allah nak selamatkan kita. Allah dah bawa cerita. Kalau saya kata, sahabat-sahabat jangan pergi depan tu, ada binatang buas, ada harimau, tengah kelaparan, dah berapa orang dah dibangkan. Tolong jangan pergi. Kamu pasti akan percaya betul. Sebab yang bercakap ni Pak Riz. Yang bercakap ni kamu kenal. Yang kamu percaya. Yang bercakap ni kamu yakin. Yang bagi tahu dalam Quran ni siapa? Yang bagi tahu Quran dalam Quran ni ayat-ayat awal siapa? Siapa yang ceritakan apa semua kisah ni dalam Quran? Allah. Nabi hantar melalui wahyu Allah. Satu, kita kena yakin dengan hadis Nabi. Sebab apa yang Nabi cakap, itu yang Allah bagi tahu. Itu wahyu. Apa yang dalam Quran bukan cerita dongeng. Bukan kisah si kancil. Bukan kisah si monyet, si beruk. Kisah yang Allah kisahkan benar. Benar-benar berlaku. Kalau saya ni, tuan-tuan dah kenal, tuan-tuan boleh ikut tip saya, petua saya, formula saya. Saya ni banyak dosa. Saya ni banyak lemah. Saya ni banyak silap. Saya ni banyak kurang. Saya ni penuh dengan masalah, penyakit hati. Ada banyak. Tapi bila saya bercakap, berapa ramai orang follow, berapa ramai orang ikut, berapa ramai orang taat formula-formula saya. Yang cakap ni saya. Tapi yang cakap Allah, tak nak kita ikut ke? Allah berfirman dalam Quran, tak nak kita ikut ke? Pelik kan? Kalau polis trafik kata jangan pergi depan ni, kita ada kerja-kerja tengah buat kerja kat jalan raya. Tolong pencong sebelah kanan ni, encik. Kita ikut. Yang polis tu kita kenal pun tak. Tapi sebab dia pakai baju polis, kita percaya dia takkan kenakan kita. Dia pakai baju seragam polis, kita yakin bahawa dia tak akan khianati kita. Dia pakai baju polis, kita tahu bahawa dia bercakap benar. Maka kita ikut. Ini yang cakap dalam Quran ni siapa? Allah. Yang bagi tahu dalam Quran siapa? Allah. Yang bagi tahu dalam Quran ni siapa, sahabat? Allah. Kenapa kita tak nak patuh? Kenapa kita engkar? Kenapa kita langgar? Apa Allah kata dalam Quran? Tolong ambil tahulah. Ketahuilah bahawa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Yang kau enjoy sana, enjoy sini. Ini hanya permainan. Dan sesuatu yang melalaikan. Sesuatu yang melalaikan perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam tanamannya mengagumkan para petani. Petani tengok, woi, hebat tanaman aku, hijau, banyak buah, wah dah keluar bunga. Kita rasa bangga. Macam itulah kita pandang dunia ni. Allah bagi analogi. Hebat Allah berbicara. Allah bagi analogi. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning. Kemudian hancur. Dan di akhirat, iaitu nanti ada azab yang keras
dan ampunan dari Allah serta ketiadaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Itu yang kita kejar. Bangun-bangun pagi main game. Bangun-bangun pagi cek WhatsApp. Bangun-bangun pagi tengok Facebook. Bangun-bangun pagi cek Instagram. Bangun-bangun pagi kita buat bukan kerana Allah. Bangun pagi kita tinggalkan Quran. Bangun pagi kita tak sujud pada Allah. Bangun kami tak ada zikir. Bangun pagi tak ada doa pada Allah. Sedangkan kita nak rezeki daripada Allah. Dunia ni Allah pinjamkan, Allah ambil, kita terperanjat. Sebelum Allah ambil dunia ni, kita sebagai besarnya akan tinggalkan dunia. Meninggal dunia. Kita nak bawa bekal apa? Tempat ini permainan. Anak kita main permainan, kita bawa taman permainan. Dia main-main macam anak-anak saya. Kalau pergi bawa di taman permainan, tak sampai 10-15 minit, kita panggil dia balik, mengamuk, dia marah kita. Dia tengah seronok main buayan. Dia tengah seronok main jongkang-jongkit. Dia tengah seronok main permainan kat situ, kita panggil dia marah. Macam itulah manusia di dalam taman permainan. Dunia ni tempat permainan. Dia dipanggil balik, dia marah. Tapi dia tak boleh. Dia tak boleh buat apa-apa. Dia kena balik. Dia balik dalam keadaan penuh penyesalan. Dia balik dalam keadaan penuh kesakitan. Kita tak nak macam tu, sahabat. Kita tak nak. Sebab itu tolong selamatkan keluarga masing-masing. Sebab itu bila kita diuji dengan kekayaan, jangan sombong. Bila kita diberi kekayaan, kejayaan, kemenangan, jangan angkuh. Dunia ini ibarat roda, ada ketika di atas. Dan pada bila masa kita boleh berada kat bawah. Jangan sombong. Hanya kerana ada duit dalam poket, kita lupa ada ramai orang tak ada duit dalam poket mereka. Maka kita tak nak bantu orang. Sebab kita rasa kita dah kerja penat, kita struggle, kita sungguh-sungguh. Kenapa nak bantu orang? Ini masalah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham? Ini isu kita. Kita sombong. Kita rasa kita hebat. Kita rasa kitalah orangnya yang kerja mati-mati. Kenapa nak tolong orang? Inilah kesombongan yang kita ada. Penyakit-penyakit hati yang kita ada. Subhanallah. Sebab itulah dikatakan bahawa apakah menyebabkan hati kita keras? Hati jadi keras kerana salah satu faktornya adalah kita terlalu memandang diri kita sendiri. Kita anggap kita yang terbaik. Kita anggap kita paling hebat. Kita anggap kita lah yang terbaik. Kita lah yang paling suci, kita paling alim. Anda jom bersama Pak Riz pada 8/8. Satu program macam ni, tapi Pak Riz bersama dengan follower Pak Riz. Kita hadkan kepada maksimal 500, kita tak nak lebih. Kan? Yang kita dapat pun dah ramai dah, alhamdulillah. Kan? Tapi sebab ada masa 8/8, kita teruskan. Kita sebenarnya target 300 dah lebih. Maka kita benarkan sampai 500 lah. Okey, sahabat-sahabat, daftarkan. InsyaAllah jom join program Pak Riz. Hashtag bersama Pak Riz. Nak cerita apa? Cerita ni lah. Cerita penuh keberanian, mengajak orang ke arah kebaikan. Cerita penuh harapan untuk kita faham akhirat adalah harapan kita. Akhirat adalah destinasi kita. Yang kita berada kat sana jauh lebih lama berbanding kat dunia. Yang kita tak mahu tinggalkan, tapi kita kena tinggalkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. So tinggalkan nombor telefon sahabat. Jom bersama dengan Pak Riz dalam program hashtag bersama Pak Riz. Dulunya kita buat program di dewan, di ballroom dan sebagainya. Sekarang dah PKP kan, tak dibenarkan. Jadi kita buat gunakan sistem online, insya-Allah kan. Jadi tuan-tuan, tolonglah kita gunakan akal. Dunia ini hanya sebentar. Ruginya kalau kita tak manfaatkan untuk akhirat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Saya nak cerita satu kisah kan. Kisah seorang sahabat Nabi bernama Sa'ban radhiyallahu anhu. Kalau anda nak dengar cerita ni, bagaimana Sa'ban radhiyallahu anhu berakhir hidupnya sebagai orang yang dikasihi oleh Nabi kan. Seorang yang diziarahi oleh Nabi. Tapi di penghujung perjalanan dia bawa satu mesej besar yang kita nak belajar. Siapa nak cerita ni, tulis nak. Saya kongsikan cerita ni. Saya kongsikan supaya kita belajar dalam kehidupan. Jangan ambil mudah. Jangan buat biasa-biasa. Kita bukan orang biasa-biasa, sahabat. Kita orang bukan biasa-biasa. Kita tak nak jadi biasa-biasa, insya-Allah. Ingat tak pesan Pak Riz dalam minggu lepas? Kita bukan orang biasa-biasa. Tak salah jadi orang biasa di sisi manusia, tapi tak boleh jadi biasa di sisi Allah. Tak salah menjadi orang biasa di sisi manusia. Kita siapa bukan kerabat diraja, kita siapa bukan golongan bangsawan, kita siapa bukan Tan Sri dan Datuk. Kita orang biasa. Zahirnya kita di hadapan khaliak ramai, tak ada orang perasan, tak ada orang nak pandang. Kita orang biasa, tapi tak boleh jadi biasa-biasa di sisi Allah. Tak boleh jadi biasa-biasa di sisi Allah. Kita tak boleh pilih menjadi biasa-biasa. Kita nak jadi orang yang luar biasa. Kita nak jadi Allah, menjadi ahli Allah. Orang yang Allah pandang penuh kasih sayang. Allah angkat martabat kita, makam kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saya nak tengok nak ni. Saya kongsikan soalan. Saya bagi cerita tentang Sa'ban radhiyallahu anhu. Kita ambil soalan pertama.
Soalan dari Puan Afni Anggun. Ya, Puan Afni Anggun. Ini antara saya punya followers yang lama dengan saya. Ya Allah, hai. Saya perkenalkan, Puan Afni Anggun ni adalah seorang pesakit buah pinggang. Telah hemodialisis selama 11 tahun. Kita doakan dia, mudah-mudahan dia sihat. Kan, walaupun dia serba-serbi kekurangan, tapi dia adalah antara orang yang mempunyai semangat juang yang sangat tinggi. Kan, saya baca kisah Puan Afni Anggun baru-baru ni kehilangan seorang kawan yang berjuang untuk buat hemodialisis, akhirnya pergi buat selama-lamanya. Dalam perjuangan Puan Afni Anggun, kita jumpa banyak orang walaupun dia sihat, kadang-kadang Puan Afni Anggun dan semua orang, beberapa ramai orang hari Ahad minggu lepas dia ada. Kalau dia ada minggu lepas, hari Ahad tu dia tengah sakit, logik kita terima, tak terperanjat pun kalau dia meninggal. Tapi berapa ramai orang hari Ahad minggu lepas dia sihat, kemudian pergi konvoi naik motor, hari Rabu meninggal. Dia tak pernah terfikir bahawa itu hari Ahad terakhir dia. Bagaimana kita? Hari ini adakah hari Ahad terakhir kita? Sebab tu kita nak manfaatkan setiap perbuatan baik untuk maksimalkan dia. Kita nak buat perbuatan baik secara maksimal, bukan sikit-sikit. Kita nak pastikan bahawa kita mampu buat yang terbaik untuk akhirat kita, untuk bekalan kita. Kita tak nak separuh-separuh. Okey, Puan Afni Anggun cerita, tanya soalan apa? Pak Riz, saya nak tanya. Saya pernah lalui zaman nakal, zaman berhibur sehingga lalai. Apa yang saya buat tu memberi kesan yang panjang. Sampai sekarang saya rasa menyesal bila fikir balik. Ada yang fikir saya masih sama macam dulu. Macam mana saya nak nyatakan bahawa saya dulu telah lama saya tinggalkan? Puan Afni Anggun, adalah perkara biasa. Bila kita buat kesilapan masa remaja, dia menghantui kehidupan kita selepas itu. Dia menghantui kehidupan kita selepas kita berkahwin, selepas kita dewasa. Dia menghantui, itu biasa. Saya lalui benda yang sama. Tetapi, ingat pesan saya, Puan Afni Anggun. Jangan pedulikan apa kata orang. Kita tak buat untuk membuatkan orang percaya bahawa kita telah berubah. Kita tak buat sesuatu untuk membolehkan orang percaya bahawa kita telah insaf. Kita tak buat sesuatu untuk membolehkan orang percaya bahawa kita telah tinggalkan kemaksiatan kita. Apa yang kita buat ialah kita nak dapatkan kepercayaan Allah, reda Allah, kasih sayang Allah. Apa pun yang kita buat ialah kerana Allah. Manusia percaya tak percaya itu hak mereka. Kita tak boleh buat orang percaya pada kita. Kita tak boleh buat semua orang suka kita. Kita tak boleh buat orang semuanya yakin kat kita. Tak. Dalam kehidupan ini, Puan Afni Anggun, selagi kamu mengikuti jejak langkah Nabi SAW, jejak Rasul, kamu akan lalui perkara ini. Ada orang takkan percaya, ada orang memomokkan perubahan kita. Dulu pakai skirt, dulu pakai baju, nampak ketiak, nampak pusat. Hari ini tutup semua. Alah, tu semua berlakon. Biarkan mereka menuduh kita 1001 tuduhan sekalipun. Tapi bila kita kembali pada Allah, itulah kelazatan yang paling besar. Ingat tak doa semalam saya ajar? Amalkan doa semalam tu, insya-Allah. Doa daripada seorang wali Allah. Amalkan doa tu, Puan Afni Anggun. Kehidupan kita bila kita berubah kerana Allah. Kita tidak berubah kerana suami. Kita tak mau berubah kerana mak ayah. Kita tak mau berubah sebab nak kahwin. Kita tak mau berubah sebab kita takut isteri kita, takut suami kita. Kita berubah kerana Allah. Bila kita berubah pada Allah, ada orang dia berubah tapi isteri dia masih tak percaya. Teruskan perubahan anda. Sebab apa yang anda buat itu ialah untuk mencari reda Allah. Apa yang anda telah lakukan sebelum itu memang telah mengurus perasaan orang. Memang buat orang rasa marah. Memang buat orang rasa hilang kepercayaan pada kita. Maka kita tak boleh salahkan orang kalau orang hilang percaya pada kita. Di saat orang percaya, kita ambil kepercayaan itu, kita rosakkan. Maka buatlah, kembali pada Allah. Melakukan solat taubat secara pertusan. Jangan fikir, aku dah buat solat taubat, mungkin Allah dah terima. Perkataan mungkin, jangan. Kita baik sangka dengan Allah, tapi buatlah taubat setiap hari. Buat solat taubat setiap hari. Beristighfarlah kepada Allah setiap hari. Istighfar tak boleh tinggalkan walaupun satu hari. Bermainlah dengan istighfar. Basahkan mulutmu dengan istighfar. Jadikan istighfar sebagai sebutanmu. Jadikan istighfar sebagai pakaianmu. InsyaAllah Allah memandang dirimu. Jadi janganlah kita terperangkap dengan kata bicara orang. Yang percaya atau tidak, itu bukan kerja kita. Itu bukan tugas kita. Allah tahu siapa hamba-hambanya. Allah bila dah pilih kita, bila Allah dah terima kita, itulah satu nikmat yang paling besar. Itulah kelazatan dalam ibadah. Bila kita solat, kita bangun pukul 3.30, pukul 4 kita bangun, pukul 4.30 kita bangun. Kita bangun, kita rasa seronok. Kita bangun, kita rasa happy. Kita bangun, kita tahu kita nak sujud pada Allah. Itulah satu kelazatan yang Allah kirimkan pada kita. Tapi mungkin tak bagi pada orang lain, Allah bagi kelazatan di tempat lain. Mungkin ada orang tak boleh bangun tengah-tengah pagi, tengah-tengah
semalam tapi Allah bagi kelezatan dalam bersedekah. Ada orang Allah bagi kelezatan, dia boleh memberi manfaat dengan kepandaian memasak dia. Dia masak sedap, orang rasa happy makan kat kedai dia. Dia sambil masak, dia sambil bersedekah. Orang order makan, dia lebihkan. Subhanallah, setiap orang ada kelebihan tersendiri. Faham ke faham? Ada orang dia tak bangun pagi-pagi, tapi Allah bagi kelebihan. Dia ada pusat anak yatim. Dia jaga anak yatim. Dia cari duit untuk besarkan yatim. Subhanallah, besarnya pahala dia. Jadi jangan menilai orang dengan mata kita. Apa saja ibadah kita buat, jangan bandingkan dengan ibadah orang lain. Orang lain ada akaun mereka tersendiri. Kita baik sangka dengan orang. Kita pandang dengan orang dengan pandang kemuliaan. Sebab Allah memandang manusia dengan kemuliaan. Allah pandang manusia dengan kasih sayang. Maka masukkan diri kita dalam radar kasih sayang Allah. Kalau ada orang memandang kita dengan rendah, ada orang memandang kita dengan hina, biarkan. Biarkan. Kita tak boleh buat apa-apa. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah pada mereka. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk pada mereka. Tapi bagi orang yang Allah dah bagi petunjuk, Allah dah bagi hidayah, setiap perbuatan baik kita akan menyebabkan kita bertambah semangat nak buat benda baik. Dan setiap perbuatan buruk orang kat atas kita tidak akan memberi kesan apa-apa pun. Tidak akan meninggalkan sedikit parut pun. Tidak akan mencederakan. Tidak akan mengkudiskan roh jiwa kita. InsyaAllah, percayalah. Nak sampai ke level itu, kita belajar. Nak sampai ke tahap itu, kita kena belajar didik diri kita. Tak perlu jadi ustaz. Tak perlu tunggu sampai jadi ustaz. Tak perlu tunggu sampai pergi ke Yaman. Tak payah tunggu sampai pergi ke Indonesia. Tak perlu tunggu sampai pergi ke pondok. Lakukan sekarang. Buat sekarang. Sikit-sikit. Apa pun orang cakap, sabar. Banyak sabar. Banyak sabar. Semalam tim saya sampaikan, orang ni cakap macam ni. Sabar, biarkan, tak apa. Biar dia cakap. Mudah-mudahan Allah bagi daya pada dia. Dia nak buat apa pun. Ada orang berusaha bermati-mati nak lumpuhkan madrasah saya. Ada orang bermati-mati nak bunuh madrasah saya. Biarkan. Selagi kita yakin pada Allah, selagi kita sujud pada Allah, rezeki tangan Allah bukan pada mereka. Buatlah apa pun, selagi kita ada Allah, tidak akan ada orang boleh kalahkan kita. Buatlah apa pun, selagi kita sujud pada Allah, satu kenikmatan paling besar. Sakit mana pun, bila kita ada Allah, bila kita kasih sayang pada Rasul, sakit itu menjadi kita sihat. Sakit itu, dalam sakit kita sihat. Sihat jiwa kita, sihat pemikiran kita. Nampak tak? Satu, ada orang sakit, dia solat. Tapi berapa ramai orang sihat tak solat? Tulis kat ruang komen ni sahabat. Berapa ramai orang sakit dia solat. Tapi berapa ramai orang sakit. Berapa ramai orang sihat tak solat. Boleh faham? Tulis kat ruang komen. Kan? Supaya apa yang anda tulis kat komen tadi dapat dibaca oleh ramai orang. Mereka akan tersedar daripada lamunan. Mereka tersedar daripada mimpi ngeri mereka. Berapa ramai orang sihat tapi tak solat. Berapa ramai orang sakit yang solat. Nampak tak? Sebab itu bila orang dah mencintai Allah, sakit fizikalnya tapi sihat rohnya. Tapi bagi orang yang jauh pada Allah, sihat fizikalnya, sakit rohnya. Faham ke faham? Saya ulang, boleh saya ulang? InsyaAllah. Berapa ramai orang jiwanya sakit? Dia sihat fizikal, sihat ada tenaga, tapi tak solat. Sihat fizikalnya, sakit rohnya. Yang nak balik ni roh sahabat. Yang nak jumpa Allah roh sahabat. Yang nak dihukum nanti rohnya kita nanti sakit. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, berapa ramai orang sakit fizikalnya tapi rohnya sihat. Satu duduk kat hospital walaupun tak boleh gerak, tak boleh gerak, tetapi dia tetap solat. Subhanallah. Dia dihampiri oleh anak-anak dan isteri dan juga suami yang tahu macam mana nak bantu isteri, suami, anak-anak yang sedang uzur tapi masih kekal solat. Sebab solat tak ada kompromi, solat tak ada tolak ansur, solat tak ada timbang rasa. Solat adalah satu compulsory, mesti buat, tidak boleh tidak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Maka berapa ramai orang di katil hospital tak solat sebab dia adalah orang yang jiwanya sakit. Jiwanya sakit. Nampak tak? Jiwanya sakit. Nampak tak? Subhanallah. Kita tak nak jiwa sakit, fizikal pun sakit. Kita nak roh dan jasmani kita sihat di sisi Allah. Kalau fizikal kita sakit tapi roh kita sihat, susah macam mana pun kita solat. Susah macam mana pun kita cari tempat. Masjid tutuplah, tak apa, kita solat di kaki lima. Masjid tutuplah, tak apa, kita solat di tepi kereta. Itu orang yang jiwanya sihat walaupun fizikalnya sakit. Subhanallah. Nampak tak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang kita cakap awal-awal tadi, yang kita takut orang jadi alasan, orang jadi kealasan. Orang jadi kealasan. COVID dah berada di penghujung. Alhamdulillah. Masjid tolong buka sahabat. Pintu pagar tolong buka. Kita tak nak orang jadikan alasan masjid tertutup, pintu pagar masjid tertutup, menyebabkan orang tinggalkan agama. Siapa nak jawab di akhirat? Kita ada saham akibat daripada kesombongan, keangkuhan, keegoan yang kita cipta. Kita cipta sendiri sahabat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ingat ayat yang saya kata tadi, kita boleh pilih redha Allah, tapi jangan pilih azab Allah. Pilihan tetap di tangan kita. Soalan seterusnya. Ada soalan bagi kita, soalan sahabat. Saya nak cerita tentang, ada banyak kata nak. Saya nak cerita pasal tentang Syakban.
Sya'ban ni sahabat Nabi SAW. Tak pernah miss solat subuh. Tak pernah miss solat berjemaah. Tak pernah miss sujud pada Allah berjemaah. Antara rumahnya nak pergi masjid, dikatakan, dikabarkan, diriwayatkan selama perjalanan hampir 3 jam. Tuan-tuan, masjid depan mata kita pun kita tak pergi. Masjid belakang rumah kita pun kita tak pergi. Masjid tak jauh, tak sampai setengah kilometer pun kita tak pergi. Dulu benar nak bina rumah, nak beli rumah dekat dengan masjid. Kemudian tak pergi-pergi masjid. Apa cerita? Kita kena ubah ya, kena ubah. Sya'ban radhiyallahu anhu, rumahnya hampir 3 km. Bukan ada kereta, bukan ada LRT, bukan ada monorail, sahabat. Bukan ada carpool, boleh tumpang kawan. Tak. Mereka berjalan kaki dalam kesejukan malam, kepekatan malam. Mereka berjalan di padang pasir kalau sejuk betul, sahabat. Nampak tak? Mereka berjalan kaki. Mereka berjalan kaki semata-mata mencari reda Allah. Mereka berjalan kaki semata-mata kerana takut pada Allah. Mereka berjalan kaki mencari Allah, mencari reda Allah. Mereka ada ketaatan yang sangat tinggi. Itulah sahabat-sahabat Nabi SAW. Pada satu ketika, Sya'ban ni tak datang, solat subuh tak datang. Maka Nabi sedar, Nabi kenal sahabat-sahabat Nabi. Maka ada antara mereka tak datang, Nabi cari. Hebat sahabat. Marilah kita jadi mencontohi akhlak Nabi. Anda seandainya jadi imam, anda seandainya jadi pengungsi masjid, kenal jemaah-jemaahmu. Bila saya pergi masjid, saya dapati bahawa masjid-masjid bukan ada beratus orang solat subuh. Kadang-kadang 20 orang pun laki baik, 15 orang pun laki baik. Kadang-kadang satu saf pun tak cukup. Takkan imam tak kenal. Ada antara jemaah tak hadir pada hari itu. Ambil tahu imam, kita mencontohi. Kita ambil dalil Nabi SAW ni. Nabi ambil tahu. Bila Sya'ban tak ada, maka Nabi ambil tahu. Tanya sahabat, kenapa Sya'ban tak datang hari ni? Sahabat pun tak ada jawapan. Nabi pun kata, ada tak siapa-siapa yang tahu di mana rumah Sya'ban? Maka ada sahabat mengata, ya Rasulullah, aku tahu. Tunjukkan aku nak ziarah Sya'ban. Nabi, subhanallah, Nabi sampai kat rumah Sya'ban, isteri Sya'ban kata, ya Rasulullah, suami aku dah meninggal dunia. Tapi aku rasa pelik ya Rasulullah, sebab di penghujung usia dia tadi, ya Allah, ni orang beriman, orang yang warak, orang yang alim, sahabat Nabi. Dia kata apa? 3 perkara. Dan Sya'ban radhiyallahu anhu ni diungkap 3 perkara. Dan dia ungkap 3 perkara ni tak turunkai pemikiran isteri dia menjadi runsing. Tapi Allah rungkaikan persoalan itu dengan hadirnya Nabi SAW. Bagi orang yang Allah dah sayang, bagi orang yang Allah kasih, termasuklah radar tila Allah akan piara dia. Allah piara dia. Subhanallah, Allah piara dia. Sebab tu orang hina, orang kutuk pun dia tak terasa apa pun. Dia dah dipelihara oleh Allah. Dia ada satu perisai yang menghalang kutukan hinaan tu sampai tapi tak terkesan. Nampak tak? Sampai tapi tak terguris. Sampai tapi tak mencederakan. Itulah manusia yang Allah dah bagi petunjuk. Allah dah bagi hidayah. Allah bagi dia perisai. Subhanallah. Kata isteri pada Sya'ban radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, suamiku menyebut 3 perkara ini. Kan? Maka aku nak tahu. Sebab dia berteriak 3 perkara ni. Dia kata apa? Aduh, kenapa tak lebih jauh? Aduh, kenapa tak yang baru? Aduh, kenapa tak semua? Sya'ban radhiyallahu anhu dia ungkap perkataan ni. Kan dia teriak. Jadi isteri dia terperanjat. Kan sesuatu yang tak pernah terdengar, tak pernah dia terfikir. Kan persoalan ini dirungkai dengan datangnya Nabi SAW. Ya Allah, apa kata Nabi SAW? Di hujung usia memang Allah tunjukkan Allah buka hijab kita. Ini surah Al-Kahf, surah Kahf ayat 22. Allah buka hijab kita. Suatu ada orang tak tentu arah, ada orang berpusing-pusing, ada orang macam pandang atas tak tentu arah sebab Allah dah buka hijab, dia tahu ke mana dia pergi. Ada orang senyum, satu dia meninggal dalam keadaan senyum. Subhanallah, dia senyum je. Kan? Sebab tu ada orang dengar kalimah la ilaha illallah, tapi Allah haramkan dia untuk berbicara, untuk mengungkap kalimah thayyibah itu. Kita tak nak sahabat, tolonglah sahabat. Tolonglah kita sama-sama ya. Kita nak pergi husnul khatimah, pergi dengan keadaan yang baik. Tolonglah buat benda baik. Nak pergi dengan cara baik, tolong buat benda baik. Tolong tinggalkan perkara maksiat. Tolonglah. Anda yang follow saya, anda yang ada kat sini, tolonglah. Kalau anda ada masuk dalam WhatsApp group yang menghina orang, mencaci orang, mengutuk orang, keluar sahabat, keluar. Anda ada kawan-kawan yang tak habis-habis fitnah orang, tinggalkan. Tapi doakan hidayah untuk dia. Jangan habiskan masa. Sebab anda tak kuat, anda akan termakan kata-kata dia. Nanti takut-takut keputusan hidup anda bergantung, tercarik dengan kata bicara dia. Kata Nabi SAW, Nabi cerita pada isteri Sya'ban radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi SAW? Sya'ban ni, dia kata, aduh kenapa tak lebih jauh? Sebab Sya'ban ni, Allah tunjukkan ganjaran di akhir usia dia. Allah tunjukkan ganjaran. Inilah ganjaran kau Sya'ban. Sebab setiap hari kau pergi, engkau berjalan kaki pergi ke masjid. Sejauh ini, jarak yang jauh kau sampai juga.
inilah pahala kerana kau datang sejauh ini. Maka Syakban kata, ya Allah, sejauh ini jarak ini, Allah dah bagi sebesar ini, sehebat ni. Ya Allah, kalau aku tahu, alangkah baik rumah aku lebih jauh. Alangkah baiknya, aduh, kenapa tak lagi jauh? Sebab perjalanan ni 3 jam tadi tu, bos, hebat Allah bagi ganjaran. Dia nampak terbuka hijab. Al-Kahf ayat 22. Kita tengok. Kan? Allah buka hijab. Dia nampak ganjaran yang Allah bagi. Dia kata, aduh, kenapa tak lebih jauh? Maknanya kalau lagi jauh, lagi banyak ganjaran. Kita masjid depan mata tak pergi. Besok kita akan menjerit, menyesal. Subhanallah. Kita benar-benar menyesal. Subhanallah. Pernah satu ketika dia pergi masjid, dia pakai baju 2 lapis. Sebab terlalu sejuk. Sejuk sampai ke tulang. Dia pakai baju 2 lapis, tebal. Pergi ke masjid. Dalam perjalanan dia nampak seorang geladangan yang kesejukan. Dia tengok baju dia. Dia kata baju kat dalam ni baik lagi. Ini untuk aku solat. Dia ambil baju kat luar tadi. Baju luar tu nampak sedikit usang. Dia bagi pada geladangan tadi tu. Pada orang susah tadi tu. Sebab kesejukan. Dia pergi masjid. Masa dia meninggal, Allah nampakkan ganjaran dia bagi baju tu. Dengan penuh keikhlasan dia bagi pada orang susah. Allah bagi dia ganjaran. Dia nampak, ya Allah banyak ganjaran. Aduh, kenapa tak bagi yang baru? Kenapa tak bagi yang baru ni? Ini baru aku pakai ni. Kenapa tak bagi yang ni? Subhanallah. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi, mereka ni pergi tanpa ada baju, tanpa ada harta. Kadang-kadang baju sahabat tu dipinjam. Dia meninggal dalam keadaan pakai baju sahabat. Sebab tak ada apa yang ditinggal. Dia tak ada apa. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi, kita belajar. Mereka-mereka yang mencintai Nabi, paling tidak mereka tinggal 1/3. Kita tinggal 2/3. Dan untuk keluarga kita. Kan? Kita tinggal segala-gala untuk keluarga kita. Sampai tak ada benda nak bawa balik. Allah mesal yang selamat, uak selamat. Pernah satu ketika, dia tengah makan. Dia tengah makan 2 keping roti dan susu. Dia tengah makan sekeping roti dan susu. Ketika dia tengah makan, dia nampak seorang pengemis datang. Yang kelaparan sangat dahsyat. Dia ambil roti tadi, dia potong 2. Satu dia bagi pada pengemis tu, satu lagi dia pegang. Pengemis tu kata, meminta sedekah tu kata dah 3 hari tak makan. Dia ambil roti tadi, dia potong 2. Satu dia ambil, satu dia punya. Satu dia bagi orang tu, pengemis satu dia ambil. Kemudian Allah tunjuk ganjaran. Hanya sekeping roti pecah 2 tadi. Bagi separuh pun ganjaran dah besar. Ya Allah, sedekah banyak tuan-tuan. Banyak sedekah tuan-tuan. Banyak sedekah tuan-tuan. Perbanyakkan sedekah sahabat-sahabat. Setiap hari tangan hilang tanpa sedekah. Setiap hari jangan berlalu tanpa buatan sedekah. Anda boleh pergi kat page Pak Riz, FB Pak Riz, kat situ ada senang pay, RM2 je. Anda sedekah kat Madrasah Pak Riz dengan RM2, minimal RM2, RM2 saja. Kita nak letak RM1 tapi sistem tu tak boleh terima. Sistem tu kata minimal RM2. Kita ambil paling minimal sebab kita tak nak susahkan. Kita tak nak susahkan follower kita. Dengan hanya sekadar RM2, ada ramai orang boleh sedekah. Dan sedekah itu tidak terletak pada bilangan dia, terletak pada keikhlasan dia. Cuba buat sebaik mungkin, insya-Allah mudah-mudahan Allah terima. Dia kata apa? Aduh, kenapa tak semua. Separuh pun Allah bagi ganjaran. Kalau tahu, dia bagi sekeping roti terus pada peminta sedekah tu. Macam itulah sebuah kehidupan sahabat-sahabat. Nampak tak, tuan-tuan dan perempuan, teman-teman saya? Nampak tak? Jangan persisihkan dunia ni untuk kita gadaikan akhirat. Rugi sahabat. Jangan sampai kita korbankan dunia ni, kan? Kita korbankan dunia, kita korbankan akhirat kita dengan menyelusuri, menikmati kenikmatan dunia. Rugilah kita. Jom kita buat yang terbaik kat dunia ni untuk akhirat kita, bukan semata-mata dunia. Apa pun kita buat yang terbaik. Nak sedekah yang terbaik. Kalaupun kita tak mampu, tuan-tuan dengar pesan Pak Riz. Kalau kita mampu RM50, banyak kali Pak Riz pesan kan, kalau kita mampu bagi RM50, kenapa nak bagi RM5? Tak percaya ke orang yang bersedekah tak akan muflis? Orang yang bersedekah tak akan miskin? Tak percaya kepada Allah? La'in sakartum la'an zidanakum wa la'in kafartum. Nampak tak? Tak percaya ke bahawa semakin banyak kita beri, the more you give, the more you get? Tak percaya ke? Subhanallah. So, anda rebut peluang demi peluang yang Allah bagi. Jangan tinggalkan dunia ini tanpa dengan perasaan kedekut. Allah. Faham ke faham? Jadi jangan lupa, tuan-tuan perempuan, kan? Anda boleh juga beri sumbangan dana untuk Madrasah Pak Riz. Anda boleh berhubung dengan kita, kan? Bagi tahu saya nak sumbang untuk Madrasah Pak Riz. Bukan sumbang Pak Riz, sumbang Madrasah Pak Riz. Alah Pak Riz ni, kita nak sumbang Pak Riz, nak sumbang orang lain. Sumbanglah. Bantulah madrasah-madrasah lain. Madrasah-madrasah mereka-mereka yang kat luar sana perlu dibantu. Bantulah sahabat. Tolonglah madrasah-madrasah lain. Madrasah-madrasah lain perlu dibantu. Bantu. Ada banyak madrasah yang susah.
Kan? Kalau anda masuk-masuk tengok madrasah tu hebat, carilah madrasah yang nampak usang, bantulah mereka. Ada soalan? Kita bagi soalan seterusnya. Soalan dari Tuan Muhammad Zafran. Tuan Muhammad Zafran, ya, Tuan Muhammad Zafran. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada soalan di luar topik. Okey, apa dia? Bagaimana nak respon pada kawan yang mengatakan, aku tak mahu dengar lagi kau cerita tentang agama kalau kau pun tak cukup baik. Mohon bantuan penjelasan Pak Arif. Maknanya kawan kita tak respect kita. Kawan kita hilang penghormatan kat atas kita. Kau nak cerita agama debat-debut kau sendiri pun tak betul. Itu pandangan dia kat atas kita. Sebab itu penting untuk kita bangunkan qudwah hasanah. Kita bangunkan akhlak yang terbaik. Mungkin kata kawan tu betul, mungkin juga tak betul. Tapi apa yang kita nak buat, bila kita damping orang, kita tak nak tunjuk kita lebih baik pada orang. Kita damping orang untuk kita bersama-sama bawa kebaikan. Nampak tak? Ada orang dia suka tunjuk yang dia lebih baik pada orang. Dia cakap je nak smash orang. Dia cakap je nak tunjuk yang dia lebih baik, lebih alim, lebih warak, lebih tawaduk. Tak nak macam tu sahabat. Kan? Kita dekat dengan orang sebab kita nak dakwah pada orang. Bila kita nak dakwah pada orang, kita tak nak tunjuk bahawa kita lebih alim kat orang. Nampak tak? Subhanallah. Kan? Kita dekat dengan orang sebab kita nak bina satu silaturahim, nak bina ukhuwah, nak bina perhubungan yang baik. Bila perhubungan tu telah terjalin, perhubungan tu telah termaktub, telah terhasil, maka kata-kata kita mudah orang ikut. Begini sahabat dalam dakwah. Dalam dakwah, kan? Dalam dakwah kita kena tunjuk contoh terbaik. Dalam dakwah jangan banyak cakap, banyak buat. Nampak tak? Dalam dakwah jangan banyak cakap, tulis kat ruang komen tu. Jangan banyak cakap, banyak buat. Aku kena cakap dulu sebab aku buat live. Kalau aku tak cakap, nanti tak sampai pula mesej tu kepada korang. Nampak? Jangan banyak cakap, tapi banyak buat. Nampak tak? Kan? Kita ni cakap. Tapi masa orang azan, kau tak pergi solat. Engkau cakap. Kawan tak pernah tengok pun kau buka Quran. Engkau cakap. Tapi bila tengok handphone, ketawa berdekah-dekah macam orang gila. Macam mana orang nak respect? Macam mana orang nak pandang kita? Suatu Nabi SAW, Nabi bawa akhlak. Bila Nabi bawa akhlak, orang jatuh cinta pada agama sebab akhlak Nabi. Kena faham tu. Orang tak jatuh cinta sebab serban Nabi. Orang tak jatuh cinta pasal jubah Nabi. Orang jatuh cinta secara keseluruhan akhlak Nabi. Nampak tak? Akhlak Nabi daripada atas sampai ke bawah. Faham ke faham? Kita ni pakai jubah aja kita nak orang pandang kita. Ni apa cerita? Pakai serban ni kita nak orang pandang kita lebih barak. Tapi waktu solat kau takut pula pakai serban. Waktu solat kau takut pula pakai jubah. Nampak tak? Kita nak orang pandang kita dengan kemuliaan. Bukan macam tu sahabat. Kita dekat dengan orang sebab kita nak bina silaturahim supaya kita sama-sama boleh pimpin satu sama lain ke jalan kebenaran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sebab itulah bina akhlak. Bukan semata-mata pakai baju, bukan semata-mata pakai serban. Kita bina akhlak. Nampak tak? Kita kawan dengan kawan-kawan kita, kita bina akhlak. Bukan kutuk dia, bukan hina dia, bukan hentam dia. Nampak tak? Bukan mengata dia. Kita bina akhlak. Jadi mana-mana kawan-kawan yang kata, alah kau cakap macam bagus, engkau bukan bagus pun. Itu pendapat dia pribadi. Itu kata-kata dia mungkin tak benar. Jadi tetapi jangan kita buang kata-kata tu. Sebab itu akan menyebabkan kita tak boleh dekat dengan dia. Maka kita akur, kita akui kita banyak kekurangan. So kita dekat dengan dia, kita jangan cakap. Kita banyak buat perbuatan. Nampak tak? Janganlah pula engkau duduk dekat dengan dia, engkau keluarkan tasbih besar-besar macam ni, engkau subhanallah. Jangan pula. Itu dah menunjuk-nunjuk. Boleh faham tak? Engkau kepit di Quran, engkau tak baca. Boleh faham tak? Tak nak. Kita tunjukkan akhlak yang baik. Contoh akhlak yang baik. Masa makan kita belanja dimakan. Nampak tak? Masa makan kita doa. Bukan, doa. Jangan kau tak doa. Engkau macam iblis pula makan tak doa. Macam binatang, berdoalah. Itu bukan dakwah. Nampak tak? Itu bukan. Itu siapa duduk dengan engkau bawa benci. Engkau belanja, orang terima tapi kata engkau orang benci. Tak nak. Nampak tak? Bila kita makan kita doa sama-sama. Nampak tak? Kadang-kadang kita share, kita kata jom makan kan. Bila kita dekat dengan orang, sebenarnya orang senang dengan kita. Perbuatan kita tu adalah dakwah. Faham tak? Perbuatan kita tu dakwah. Lepas makan kita ambil pinggan semua kita susun, letak kat tengah. Kita susun baik-baik, letak kat tengah. Itu dakwah tu. Dakwah tu lagi besar daripada dakwah kau baik cakap. Nampak tak? Daripada kau baik cakap, baik kau dakwah dengan perbuatan. InsyaAllah untuk semua orang. Bukan pada Tuan Zafran saja. Bukan untuk semua orang termasuk diri saya. Banyak bercakap, kita buat perbuatan tu. InsyaAllah Allah beri kemenangan. Kita bagi seterusnya. Soalan dari follower. Ya. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah dari kami sekeluarga. Amin. InsyaAllah. Saya ada satu soalan. Saya tertarik dengan tajuk kupasan hari ini. Setahu saya memang berdosa seorang anak menghukum ibu bapa di atas kesalahan lampau mereka.
Namun sang anak tetap manusia, tak lepas dari rasa luka dan trauma. Bagaimana ya seorang anak yang mengalami masalah ni untuk mengatasi masalah ini? Mohon nasihat. Tajuk hari ni saya tertarik, dan saya tak nak namakan siapa-siapa kan. Kita bercakap tentang umum kan, tak merujuk pada siapa-siapa kan. Seorang ayah yang abaikan anak-anak, dia lupa anak-anak tu makin lama makin besar. Besok anak-anak besar dia akan balas dendam, dia akan marah, dia akan geram. Siapa anak mana yang tak tersentuh hati melihat mak yang bertungku lumus membesarkan mereka dengan air mata, penderitaan, kesengsaraan, dapat cemuhan daripada masyarakat di sekitar. Membesarkan anak 5-6 orang bukan senang, sahabat kan. Bekerja siang dan malam, struggle untuk membesarkan anak-anak. Dan saya difahamkan daripada kisah viral ni, ada anaknya telah berjaya masuk universiti, dapat buat master sekali. Buat master maknanya hebat. Walaupun seorang ibu tanpa ada suami sebelahan, tapi dapat membimbing anak sampai ke menercu kejayaan, sampai ke Menara Gading. Hebat. Ini ibu-ibu yang hebat kan. Hanya saya nak sentuh sini begini, sahabat-sahabat. Kita sebagai seorang suami, jangan ego dengan kehidupan kita. Jangan angkuh. Sebab tu dalam kehidupan, jalankan tanggungjawabmu. Sehebat mana pun dirimu, jangan abaikan tanggungjawabmu. Sebab anak-anak makin besar, kita makin tua. Jadi anak berhak untuk benci kita. Anak berhak dia atas kapasiti dia. Ini kita cakap dari sisi sudut bahasa manusia. Kita tak cakap dari sisi sudut bahasa iman. Kita cakap dia ada hak untuk benci kita. Nampak tak? Bagi dia ini satu proses untuk balas dendam. Walaupun hakikatnya Nabi datang, Nabi tak bawa perkara seperti itu. Tapi manusia biasa, dia ada perasaan marah, geram sebab dia lihat mak dia menangis, kesengsaraan, penderitaan berpanjangan. Si ayah yang hadir sebuah kehidupan jauh lebih baik, tinggalkan anak-anak, tinggalkan isteri, tinggalkan keluarga demi mencari populariti, mencari keuntungan, mencari kedudukan, mencari status dan sebagainya. Ini bukan cerita artis saja. Berapa banyak orang usahawan, orang-orang yang berjaya akhirnya tinggalkan bini. Dulunya menaki sama-sama, telah berjaya, dia cerai ke isteri dia, dia kahwin yang lain. Ya, ramai orang macam ni sebenarnya. Bila anak-anak tu makin besar, dia benci bapak dia. Bila anak tu makin besar, dia tak nak tengok bapak dia. Sebab apa, tuan-tuan tahu tak? Antara kesilapan kita paling besar, bila kita didik anak kita, kita tanam kebencian. Bila kita didik anak kita, kita semai keburukan. Maka memang bila anak tu besar, dia akan rasa marah, dia akan rasa geram. Kalau anda nak rasa sebuah kebahagiaan, kan, benda tu memang sukar. Ya betul, saya setuju. Anda tak kasih apa anda tahu, betul, saya setuju. Kan, tapi apa yang Nabi bagi ialah sesuatu untuk kita dapat kenikmatan kebahagiaan yang paling hakiki, kekal abadi di akhirat nanti. Anda masih boleh pilih. Anda masih boleh pilih untuk memaafkan ayah anda atau tidak. Anda masih boleh pilih. Anda adalah anak yang dizalimi. Anda berhak untuk memilih untuk tidak memaafkan ayah anda. Tapi bila Nabi berada, dalil yang kita pegang, apabila Sayyidina Hamzah dibunuh oleh Indun ambil organ dalaman dan sebagainya, makan dan sebagainya, kan, Nabi diingatkan oleh Allah sebaik-baik perbuatan pada waktu itu memaafkan. Walaupun Nabi terlalu menyayangi Sayyidina Hamzah, Adakah kita terlalu menyayangi mak kita seperti mana Nabi menyayangi Sayyidina Hamzah? Kekuatan Islam pada waktu itu, sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, Sayyidina Hamzah telah mengibarkan panji Islam. Nampak tak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ketika Sayyidina Hamzah diperlakukan seperti itu, kan, Rasulullah sangat-sangat sedih. Rasulullah hampir saja mengibarkan bendera untuk perang, mengeluarkan pedang untuk berperang. Tetapi Allah ingatkan Nabi, memaafkan itu jauh lebih baik. Pada waktu itu, Nabi memilih jalan untuk memaafkan. Kalau kita memilih jalan Nabi, maka jalan itulah sepatut kita buat. Walaupun hakikatnya sakit. Sahabat, bila sakit, obat bukan perkara yang sonok kita nak telan. Nampak tak? Tapi demi kesihatan, kita telan walaupun pahit. Itulah sebuah kehidupan. Nampak? Kalau anda tidak mahu duduk dengan ayah anda sekalipun, sebab anda terlalu kecewa dengan perbuatan anda, ayah anda, maafkan dia. Anda akan jadi tenang dan bahagia. Dan bina sebuah kehidupan dengan mak anda. Jaga dia baik-baik. Beri dia kehidupan. Jangan ulangi kesilapan ayah anda. Nampak tak? Buat. Selalunya kes ni berlaku pada seorang suami. Suami tinggalkan keluarga. Ada juga isteri. Ada juga. Saya ada kes. Beberapa kes yang isteri tinggalkan suami. Ada kes. Kan? Didik anakmu. Jangan membenci. Walaupun dia tak dapat kasih seorang ayah, seorang isteri. Tapi jangan ajar dia benci. Kan? Ajar dia memaafkan. Sebab rezeki Allah bagi, bukan ayah bagi, bukan mak bagi, Allah yang bagi. Isteri kita tinggalkan kita, suami kita tinggalkan kita, hidup kita dapat diteruskan, perjuangan ini dapat diteruskan. Sebab rezeki Allah jamin. Allah jamin rezeki kita, subhanallah. Satu dalam kehidupan memang betul sakit. Saya faham sakit.
Tapi hakikatnya kan, jangan benarkan masyarakat membicarakan tentang keluarga anda. Kan, selamatkan keluarga anda. Kes yang kita bicara ini, selamatkan keluarga anda. Mungkin suara saya tak sampai ke pengetahuan mereka, tapi sekurang-kurangnya doa-doa kita menyelamatkan keluarga ini. Kan, cerita yang saya bawa ini kan, saya remaja pernah dibangunkan dengan lagu-lagu orang ni kan, hebat, lagu dia best kan, tapi rupanya kehidupan dia tak sebest tu kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita semua kan doakan keselamatan, kesejahteraan. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah, bagi petunjuk. Dia pun dah mengaku kesilapan dia, dia minta maaf. Nampak tak? Kalau dia sebagai seorang hamba meminta maaf, kita pula yang tak ada kena-mena, kenapa kita nak pergi pula jolok lagi, nak pergi hasut, nak membenci. Kita tak ada hak untuk benci dia. Apa dosa dia pada kita? Nampak tak? Kita doakan semudah-mudahan anak dan isterinya dapat terima dia balik. Bukan terima dia sebagai seorang ahli keluarga yang duduk dalam rumah yang sama. Tidak. Menerima dia bahawa dia adalah darah daging aku. Dia adalah ayah aku. Macam mana pun kau buang, ben kau tak dapat buang. Benti itu tetap ada kat situ. Dia tetap ayah kamu. Walaupun sejahat mana pun dia. Maafkan dia, ampunkan dosa dia. Kamu hidup lebih bahagia. Kamu tidak akan diganggu, diikat, dirantai dengan kisah silam. Ya, mak kita sakit, mak kita sengsara, mak kita derita. Pak Isa pun tahu, cakap senanglah, betul. Tapi aku sampaikan apa yang Nabi buat. Aku sampaikan apa yang Nabi lakukan. Subhanallah. Kamu rasa bila keluarga saya disantau, disihir, seronok ke, gembira ke? Di saat ada ramai orang yang khianat saya, seronok ke? Tak seronok. Tapi kita ikut Nabi, maafkan, kan, ampunkan, walaupun sakit kita dalam. Kan, bila kita tahu ada orang khianat kita, mengumpat kita, fitnah kisah hidup saya, fitnah madrasah saya, kan. Tapi kita pegang jalan Nabi, kita pegang jejak-jejak Rasul, kita pegang kehidupan Nabi, maka maafkan itu yang terbaik. Boleh saja kita ambil tangan kita di saat kita dizalimi, dianiayai, kita boleh angkat tangan minta balasan daripada Allah. Kan? Boleh saja. Maka pilihan itu tetap di tangan anda. Pilihlah yang terbaik. Mudah-mudahan syurgalah milik anda. Anda nak ibu anda berada di syurga Allah, maka jagalah ibumu dengan baik. Kasihlah dia dengan penuh kecintaan. Dia telah melalui satu kehidupan yang sangat sakit, kan? Tapi melihat ayahmu dalam keadaan macam tu lebih sakit sebenarnya. Ia tidak akan menyebabkan anda rasa puas hati aku tengok dia macam tu. Sebenarnya itulah penyakit ahli neraka. Penyakit-penyakit orang yang sakit jiwanya, tak nak macam tu. Kita melihat orang sakit, kita rasa sedih, kita nak dia sihat. Kita lihat orang jatuh, kita rasa sedih, kita nak dia bangkit balik. Itulah kehidupan Muslim. Kenapa kita, orang bangsa Melayu kita, tak banyak yang berada di atas? Kita ada penyakit hati. Kita seronok tengok orang jatuh. Kita seronok tengok orang kalah. Kita seronok, gembira, bahagia tengok orang susah. Kita ubah je sahabat. Kita ubah. Anda dah follow saya. Kita ubah je. Saya cakap bukan saya. Saya cakap apa yang ada dalam Quran. Itu yang Allah pesan. Itu Nabi kita pesan. Nabi bawa rahmatan lil alamin. Seorang perempuan Yahudi bila Nabi nak pergi masjid, dia akan baling najis dia. Dia baling najis pada Nabi. Nabi bersihkan diri Nabi teruskan perjalanan. Subhanallah. Satu ketika bila dia sakit, Nabi dengar berita dia sakit. Nabi tak kata, nak padan muka engkau. Bagus kau. Engkau buat aku, sekarang kau kena. Allah tunjuk. Engkau kena apa yang aku kena dulu. Tak. Nabi lawat, Nabi ziarah dia. Asbab Nabi ziarah dia, asbab Nabi lawat dia, asbab Nabi datang, asbab Nabi care dia, asbab Nabi tunjukkan kasih sayang. Itu dia kata akhlak. Sahabat Zafran tadi, inilah kasih sayang, inilah akhlak. Nabi tunjuk akhlak yang terbaik, maka dia terima Islam, dia bersyahadah pada Allah, dihantar kalimah tauhibah, dihantar kalimah mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Itu yang kita nak. Subhanallah. Kita baik sangka dengan semua orang. Nampak tak? Kita nak berkasih sayang dengan semua orang. Tak kira bangsa, tak kira agama. Kita nak berkasih sayang dengan semua orang. Mudah-mudahan dalam live seperti ini kan memberi asbab hidayah Allah sampai. Kita nak. Kita ada banyak followers kita juga datang daripada bangsa lain, terutama orang Sabah bukan Islam, daripada orang Cina, daripada orang India. Pak Riz ada follower daripada orang India, daripada orang Cina. Dia follow kita. Subhanallah, sebab kita tak tanam benci orang. Kita tak ajar orang Melayu benci orang Cina. Dalam live ini tak, tapi kita bercakap tentang ketuhanan kita berteraskan Al-Quran dan Sunnah. Bukan kita bercakap tentang ketuhanan kita berdasarkan kepada kita Melayu. Kita bercakap tentang ketuhanan kita di tanah ini berteraskan Al-Quran dan Sunnah. Kalau berteraskan Al-Quran dan Sunnah, tanah ni tanah kita, tapi berteraskan Al-Quran dan Sunnah, kita tak boleh zalimi orang lain. Kita tak boleh khianat orang lain. Kita tak boleh suka-suka maki bangsa lain. Kutuk, tak. Kita bercakap tentang ketuhanan kita berteraskan Al-Quran dan Sunnah. Nampak tak itu bezanya? Orang lain bercakap tentang ketuhanan mereka,
tidak ada Quran, tak ada sunnah, maka mereka akan membenci. Sebab tu dibunuh orang Islam, dibunuh suku kaum yang suku kaum itu adalah minoriti tempat-tempat mereka, tapi tidak pada Islam. Mana ada negara Islam yang bunuh orang lain? Tak ada. Kita pertahankan hak kita, itu ada. Nampak tak? Kita tak bunuh orang lain. Malah orang Yahudi sampai kat sana, orang Yahudi kat Israel tu, orang Islam yang tolong dia, orang Islam bantu dia. Ketika Adolf Hitler bunuh orang Yahudi, siapa tolong orang Yahudi? Ketika Adolf Hitler di zaman Itali menguasai, di zaman Jerman, Itali menguasai dunia, hampir saja menguasai dunia kalau tidak berlaku peristiwa salji tebal yang membunuh ratusan ribu tentera-tentera Itali dan juga Nazi, kan? Siapa tolong orang Yahudi? Dan hari ini siapa pula yang bunuh orang Islam? Nampak tak? Kan? Sebab itulah, tak apa, kita sebarkan kebaikan. InsyaAllah, mudah-mudahan kasih sayang Allah bersama kita. Sahabat-sahabat, faham ke faham? InsyaAllah, jangan lupa tinggalkan nombor telefon, kan? Tinggalkan nombor telefon untuk bersama Pak Riz dalam program hashtag bersama Pak Riz. Kalau kamu rasa perkongsian hari ini memberi impak pada hidup anda, terfikir untuk buat benda baik, berazam untuk buat benda baik, nak sebarkan kasih sayang, nak maafkan orang, nak lupakan kesilapan orang kat atas hidup kita, mudah-mudahan orang boleh lupakan kesilapan kita kat atas hidup mereka, maka anda tinggalkan nombor telefon. Jom bersama Pak Riz dalam program 8M8. Program apa tu? Pak Riz ni lebih kepada kekeluargaan. Tapi bila sentuh kekeluargaan, dia melibatkan semua aspek, semua perkara. Itulah program kita, hashtag bersama Pak Riz, yang setiap pagi kita bicara. Harganya hanya RM50. Tapi jangan risau, bagi mereka yang ada masalah kewangan, anda masih boleh bersama Pak Riz setiap pagi, setiap hari, insya-Allah selama 1 jam biasanya, insya-Allah. Dan jangan lupa juga bantu Madrasah Pak Riz. Pak Riz kan berada di Madrasah Pak Riz. Madrasah mana itu Pak Riz? Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabi'atul Adawiyah. Tinggalkan, boleh beri sumbangan kepada Madrasah Pak Riz, insya-Allah. Kan? Mudah-mudahan Allah berkati dalam hati kita. Ada soalan? Orang dah habis dah. Okey, kita tak apa-apa, kita bagi satu soalan. Soalan terakhir. Soalan dari Lin Haslim. Lin Haslim. Salam Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika suami bersekutu kan dengan perempuan, Bersekedudukan dengan perempuan lain. Apa tu? Kedudukan. Ni budak Hafiz ni 30 juzuk ni dah lama dia tak baca buku ni. Dia baca Al-Quran ni kan. Okey, lepas tu dengan perempuan lain, dan setelah dinasihat dia tetap buat, tak tahu je. Apa yang boleh kita lakukan? Mohon beri kekuatan pada pilihan tetap anda. Pilihan tetap ada pada anda. And soalan ni dah biasa kita keluar. Kalau suami kita buat maksiat dan dia masih lagi buat maksiat berterusan, pilihan tetap ada anda. Anda boleh kekal dengan dia atau anda minta cerai, fasak dan sebagainya. Boleh faham? Pilihan. Tetapi buatlah keputusan didasari dengan kembalinya kita pada Allah. Buat solat sunat 2 rakaat, sebab satu keputusan yang sukar bukan senang nak dibuat. Satu keputusan yang sangat besar yang memberi kesan kepada kehidupan kita selepas tu, bukan semudah ini kita nak buat. Jangan tanya sana tanya sini buat keputusan, tak nak. Ada ramai orang menyesal, ramai orang terperangkap dengan keputusan yang silap. So, kembali pada Allah, buat solat sunat. Nabi akan solat bila ada masalah. Jadi buat solat 2 rakaat, saja aku solat 2 rakaat kerana Allah Taala. Solat 2 rakaat saja aku solat 2 rakaat kerana Allah Taala. Selepas solat, masa solat tu sujud terakhir, minta petunjuk pada Allah. Ya Allah, aku hadapi masalah macam ni. Ya Allah, bagi aku petunjuk. Insya-Allah. Insya-Allah. Itu yang Pak Riz belajar. Tolonglah amalkan. Kan? Pada ibu yang bertanya tadi, isteri yang bertanya tadi, anda akan lebih kuat untuk buat keputusan, insya-Allah. Dan tolong jaga sepertiga malam. Jagalah tahajud. Tak kisahlah kamu bangun pukul 5 ke, nak bangun pukul 5 suku ke. Kan sekarang waktu pukul 5.43. 5.43 waktu masuk subuh di Melaka contohnya 5.43. Di waktu negeri lain berbeza sikit lah, sikit je tak banyak. So dengan waktu subuh yang dah lewat ni, sebenarnya cukup tidur kita. Kalau bangun pukul 5 pun alhamdulillah. Bangunlah, buatlah solat tahajud secara berterusan. Mana tahu Allah bagi hidayah pada suami anda. Minta. Kan ada seorang lelaki bertanya, kan, ayah aku buat maksiat, apa patut aku buat? Buatlah ibadah. Mudah-mudahan ibadah kamu membawa ayahmu keluar daripada maksiat. Mudah-mudahan suamimu keluar daripada maksiat dengan ibadah yang kamu buat. Mudah-mudahan Allah pandang keluargamu, wahai isteri. Mudah-mudahan Allah pandang ibadahmu, wahai ibu. Mudah-mudahan insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Jaga diri baik semua sahabat-sahabat. Jangan lupa bersama Pak Riz lagi besok, insya-Allah. Terima kasih semua atas kehadiran anda. Pak Riz sayang anda semua. Salam hujung minggu. Manfaatkan hujung minggu anda. Bagi yang bekerja, pastikan kerja anda kerja yang terbaik. Insya-Allah, sebab kita kuntum khaira ummah, umat yang terbaik, insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri baik-baik, insya-Allah. Bye.